Jadi hak kadar sebatan dalam hukuman ta'zir itu baru ni kita sudah baca dah. Dan sebut dah sikit sebanyak, cuma mungkin ada perincian sikit. Sebab tu baca tu saat ni. Dan seterusnya, al-hudud, bab hudud, hukuman hudud, kafarat li ahliha, merupakan kafarah, yakni penutup dosa pelaku-pelakunya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit, beliau berkata, pernah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, maka baginda bersabda, kamu berbai'ahlah denganku untuk kamu tidak menyekutukan Allah ataupun menyekutukan sesuatu dengan Allah, ataupun menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wala taznu, kamu tidak berzina, mencuri, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan kebenaran. Faman wafa minkum, sesiapa yang menjaga semua yang tersebut itu, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dijamin Allah. Dan sesiapa yang melanggar mana-mana yang tersebut tadi, lalu dihukum dia dengan sebabnya, maka hukuman itu menjadi kafarah kepadanya, yakni penutup dosanya. Dan sesiapa yang melanggar mana-mana yang tersebut tadi, lalu Allah menutup kesalahannya itu, fa amruhu ilallah, maka keadaannya terserah kepada Allah. Jika Allah mahu mengampunkannya, diampunkannya orang itu, dan jika Allah mahu menyeksanya, dia akan menyeksanya. Dengan sanadnya Imam Muslim, dengan sanad tadi juga, cuma ada tambahan di dalam riwayat ini, fatala alaina ayatan nisa, maka Nabi SAW membaca di hadapan kami ayat An-Nisa, yakni yang menyebutkan bai'ah orang-orang perempuan, alla yusyrikna billahi syai'a, iaitu mereka tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, hingga ke akhir ayat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit lagi, beliau berkata, Rasulullah SAW telah membuat perjanjian dengan kami seperti mana Nabi SAW membuat perjanjian dengan perempuan, iaitu agar kami tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, agar kami tidak melakukan syirik terhadap Allah. Boleh juga. Wala nasriqah, dan kami tidak mencuri, berzina, membunuh anak-anak kami, dan tidak pula memfitnah satu sama lain. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, sesiapa yang menyempurnakan perjanjian itu, maka pahalanya dijamin Allah. Dan sesiapa yang melanggar mana-mana yang tersebut itu, lalu dia dihukum kerananya, fahuwa kafaratu, maka hukuman itu menjadi kafarah kepadanya. Sesiapa yang Allah menutupkan kejahatannya, maka keadaannya terserah kepada Allah. Jika dia mahu menyeksanya, akan diseksanya orang itu, dan jika dia mahu mengampuninya, akan diampuninya orang itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit lagi, bahawa beliau berkata, sesungguhnya saya termasuk di antara nuqaba, di antara ketua-ketua yang dilantik oleh Nabi SAW untuk kalangan masing-masing, yang telah berbai'ah, yang telah berjanji setia dengan Rasulullah SAW. Wa qala, Ubadah berkata, kami telah berjanji setia dengan Rasulullah SAW untuk tidak melakukan syirik, untuk tidak berzina, mencuri, membunuh orang yang Allah haramkan membunuhnya kecuali dengan kebenaran, untuk kami tidak merampas hak orang lain, dan kami tidak melakukan maksiat. Itu perjanjiannya. Fal jannah in fa'alna dzalika, maka syurga yang dijamin yang kepada kami jika kami memenuhinya.
Tetapi jika kami melakukan ataupun melanggar mana-mana satu daripada yang tersebut tadi, kana qada'u dzalika ila Allah, maka keputusannya terserah kepada Allah. Ibnu Rumh berkata, kana qada'uhu ila Allah. Supalah tu qada'u dzalika, ni qada'uhu, yani keputusannya terserah kepada Allah. Ini bab jarhul ajma wal ma'din wal bi'ri jubar, ay hadar. Luka ataupun kecederaan yang disebabkan oleh binatang, disebabkan oleh lombong, telaga, adalah sia-sia, percuma saja. Ay hadrun, sia-sia, yakni percuma saja. Jadi kecederaan itu percuma sahaja, tidak mengenakan ganti rugi terhadap mana-mana pihak. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, al-ajma'u jarhuha jubarun. Binatang, kecederaan yang disebabkan olehnya sia-sia saja, yang ini tidak membawa ganti rugi, tidak memberi ganti rugi. Wal bi'ru jubarun, telaga, yang ini jatuhnya seseorang ke dalam telaga yang menyebabkan dia cedera dan sebagainya, jubar, sia-sia saja. Yang ini percuma saja matinya ataupun sakitnya itu. Wal ma'dinu jubarun, dan lombong, yang ini pekerjaan di lombong untuk mencari bahan galian, jubarun, jika sekiranya berlaku kemalangan, jubarun. Wa fir rikazi al khumus, dan pada rikaz dikenakan khumus, yang di 1/5. Lepas tu beberapa sanad dia mari kemudian tu serupa aja, bimithlihi mithla hadithihi, maknanya lafaz dan makna hadisnya sama, cuma sanad dia lain. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, al-bi'ru jarhuha jubar. Telaga, kecederaan yang disebabkan olehnya hilang sia-sia, percuma sahaja. Wal ma'dinu jarhuhu jubar, dan lombong ataupun tempat mendapatkan bahan galian itu, jarhuhu, luka disebabkan olehnya ataupun kecederaan disebabkan olehnya, jubar, percuma sahaja. Wal ajma'u jarhuha jubar, dan binatang, kecederaan yang disebabkan oleh binatang, jubar, hilang sia-sia, jadi percuma sahaja, tidak mengenakan apa-apa ganti rugi terhadap mana-mana pihak. Wa fir rikaz al khumus, dan pada rikaz dikenakan khumus, yang 1/5 daripadanya, dan satu lagi itu pun bimithlihi, seperti juga. Baru ni telah kita sebut dah apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam syarah dia berhubung dengan qadar, sebatan dalam kes ta'zir. Dalam kes ta'zir dan ta'zir itu pun kita sudah faham dah. Jadi sudah disebut dah secara ringkas oleh Imam Nawawi, dan kita sudah membaca di situ. Sudah baca dah. Cuma malam ni kita nak tengok pula di dalam kitab Takmilah Fathul Mulhim, lebih terperinci dan lebih teratur lah dia sebut tu, lebih teratur. Walaupun sudah ni benda ni isinya sudah sebut dah, cuma rasanya ada beberapa perkara lagi yang molek kalau kita tengok situ. Iaitu hak pegang dengan zahir hadis ni, hadis yang kita baca tak boleh disebab lebih daripada 10 sebatan, kecuali dalam mana-mana had ataupun kerana melanggar mana-mana had. Jadi hak pegang dengan zahir hadis itu siapa dia? Iaitu Imam Ahmad dalam satu riwayatnya.
Ishaq bin Rahawayh, Laith bin Sa'ad. Ini orang-orang di antara imam-imam mujtahidin yang pegang dengan hadis tu. Mereka kata la yajuzu ta'zir bi akthar min 10 aswat. Dalam ta'zir tak boleh lebih daripada 10 sebatan. Paling tinggi 10 je. Kalau lebih daripada tu hukum had lah tu. Dia kata tak boleh. Untuk ta'zir kes apa pun tak boleh. Kalau sebab lah. Kalau lain tu boleh. Misalnya penjara ke denda ke dalam bentuk duit, lain-lain, itu lain. Ini masalah sebab. Sebab ni dia berat sikit. Satunya sakit. Lepas pada tu hukuman had hak lebih banyaknya disebutkan dalam bentuk sebab gitu, untuk membezakan di antara ta'zir dengan had itu. Jadi kita tak boleh gunakan sebab itu dengan lebih lah. Itu maksud hadis ini. Sebab had biasanya digunakan dalam bentuk sebab itu, walaupun tidak semualah, tapi kebanyakan macam had qadhaf, had minum arak, had zina kepada yang belum berkahwin. Jadi semua tu kan sebab belaka. Jadi hukuman sebab tu hukuman dikira berat lah. Ta'zir tak boleh. Jadi kalau lebih jadi serupa dengan had, jadi berat jugalah. Dengan sebab tu mereka kata tak boleh lebih daripada 10. Dan mereka pegang dengan zahir hadis yang kita baca ni, yang Imam Muslim buat mari satu dalam bab ni. Dalam bab ni dia mari sah hadis tu. Itu pendapat yang pertama. Demikian tersebut di dalam Al-Mughni Ibn Qudamah. Dia pun ambil kata jugalah. Dan Fathul Bari. Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat yang lain. Imam Ahmad ada 2 pendapat lah yang dinukilkan daripada dia. Satunya hak tadi, yang keduanya hak ni, iaitu harus lebih daripada 10 sebatan dalam hukuman ta'zir ini. Cumanya boleh lebih, tapi boleh lebih itu setara mana? Situ beza pula. Ada ni. Beza tu kepada beberapa pendapat. Yang pertama, tak boleh sampai kepada sekurang-kurang had seorang hamba. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, anak murid dia. Mana sekurang-kurang had hamba, kan kita sudah bincang tentang had sebelum pada ni. Hak paling kurangnya minum arak lah hadnya, kepada yang terima. Kepada yang terima ia sebagai had. Jadi minum arak tu paling kurang 40. Jadi kalau hamba separuh daripada tu, maknanya 20. Artinya tak boleh lebih daripada 20. 19 boleh lagi, 20 tak boleh dah. Sebab itu sudah had hamba, sekurang-kurang had bagi hamba. Sebab kalau bagi hamba, kalau berzina 50, kalau orang merdeka 100. Itu tidak kurang. Hak paling kurangnya 20 lah, iaitu had minum arak. Kalau had tuduh orang apa tu 80, kalau orang merdeka. Kalau mereka separuh 40. Jadi hak paling kurang had hamba iaitu 20. Jadi dalam kes ta'zir ni, kalau nak sebab, dia tak boleh lebih daripada sekurang-kurang had hamba. Ini mengikut pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Tak boleh lebih daripada 19. Tapi dalam kitab ni dia tersalah ni agaknya. 39 pula dah sekurang-kurang hamba. Sekurang-kurang hamba tidak 39 itu. Kalau arak kan separuh, sekurang-kurangnya 20. Itu 39 sautan. Itu silap tu. Silap cetaklah. Sama ada penjenayah itu, orang yang pesalah itu, orang hamba ke atau merdeka ke, sekat tu ya. Tak boleh ta'zir ni lebih daripada tu. Tak boleh. Yang kedua, pendapat yang kedua, ni hak kata boleh lebih daripada 10, tapi dia beza pula. Yang kedua, tidak boleh sampai kepada had, sekurang-kurang had orang merdeka.
sekurang-kurang had orang merdeka, iaitu 80. Kita sudah bincang dah kan, ada khilaf banyak, ada kata 40 kalau had minum arak tu, tapi ada yang kata 80. Ini hak dia ambil 80. Tak apalah, dia ambil 80. Ini pendapat Abu Yusuf, anak murid Imam Abu Hanifah. Kemudian diriwayatkan daripada dia kata hingga kepada 79. Sebab atas boleh, 80 tak boleh dah. Sebab bagi dia sekurang-kurangnya 80. Ini mengambil kira had minum arak tu bagi dia 80 lah. Kan baru ni kita sudah sebut dah khilaf tu. Jadi tak boleh lebih daripada tu. Ini juga mazhab Ibnu Abi Layla. Yang ketiga, kalau pesala itu hamba, maka hukuman ta'zir ke atas dia berupa sebatan ini tidak boleh melebihi sekurang-kurang had hamba. Mana kalau dia hamba, sekurang-kurang had hamba 20, tak boleh lebih daripada 20. Gitu. Kalau dia orang merdeka, sekurang-kurang had orang merdeka 40, tak boleh lebih daripada 40. Maksudnya gitu. Bahkan kebanyakan mereka mengatakan 40 tu tak sedar, 39 je lah. 39. Wa huwa qaulu Syafi'i rahimahullah. Ini pendapat Syafi'i. Mana kalau orang merdeka, kita nak hukum ta'zir berupa sebab ni, dalam bentuk sebab ni, tak boleh lebih daripada sekurang-kurang had orang yang berkenaan. Kalau orang berkenaan tu dia merdeka, tak boleh lebih daripada sekat 40 je, 39 je. Kalau hamba 20 je. Maknanya sebab had dia sekurang-kurang dia 20. Jadi sebelum pada 19. Gitu. Oleh kerana mengikut Imam Syafi'i, had yang paling rendah, paling kurang ialah had minum arak, iaitu 40 sebatan. Kita sudah bincang dah, mengikut Syafi'inya 40, bukan 80. Jadi kalau orang merdeka melakukan kesalahan dan dikenakan hukuman ta'zir, nak sebab dia tak boleh lebih daripada 40, 39 saja. Kalau hamba begitu juga, hak paling kurang bagi dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, kesalahan berhubung dengan sesuatu perkara yang dia tak boleh lebih daripada hukuman had berkaitan dengan perkara tu. Kesalahan dalam sesuatu perkara yang ada had berhubung dengan perkara tu ada, tak boleh lebih daripada hak tu, hak daripada jenisnya lah. Misalnya hukuman ta'zir kerana wati, yakni menyetubuhi perempuan, tetapi tidak sabit. Zina tu tidak sabit, sebab dia tidak ada pengakuan, tidak ada saksi. Tidak ada pengakuan, tidak ada saksi. Cuma tak cukup. Jadi bila tak cukup tu, nak tak boleh lepas saja. Cuma tak kena hukuman had tu lah, tak kenanya. Hak 100 sebatan tu ataupun rejam hak tu saja tak kena. Tapi hukuman ta'zir boleh jadi kena. Jadi kalau kena, dia tak boleh lebih daripada had berkaitan dengan perkara tu, hak serupa dengan perkara tu. Misalnya kalau berkait dengan kemaluan lah, kita kata berkait dengan perzinaan, hak jenis-jenis perzinaan, tapi tidak sabit, tidak cukup buktinya, kena ta'zir, tak boleh lebih daripada 100. Gitu. Supaya kurang daripada had zina. Tapi kalau ada kaitan dengan hak tuduh orang berzina, tuduh berzina, tapi tuduh berzina, kalau tuduh berzina 80 sebatan kan, tapi berkait dengan tuduh juga, tapi bukan tuduh berzina, tuduh galai, tak lepas juga. Tuduh curi, tuduh macam-macam lah tuduh. Jadi ini kalau nak dikenakan ta'zir dalam bentuk sebatan, tak boleh lebih daripada hak berkaitan dengan tuduhan yang ada hadnya. Hak ada hadnya iaitu had qazaf 80, tak boleh sampai situ. Mana tu 79 boleh sekali, ataupun kurang lagi lah,
tidak boleh lebih daripada itu. Ini juga satu riwayat daripada Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ni ada beberapa lah riwayat dia. Ada diriwayatkan gini, ada dia gini, ada gini. Jadi perbezaan pendapat seseorang ulama ni, dia berdasarkan hadis, berdasarkan dalil dia. Ada kalanya dalil tu bagi dia kuat belaka. Dengan sebab tu hak ni pun boleh juga, dia kata. Hak ni pun boleh juga. Nak pakai lagu ni pun boleh juga, terpulang kepada kita lah tengok keadaan. Itu satu kemungkinan. Yang kedua, dengan sebab itu dalam mazhab tu sendiri kena tengok hak mana orang dia akui, oleh anak-anak murid dia akui sebagai pendapat yang diterima, yang disahkan dalam mazhab tu. Kita tengok. Jadi mengikut kajian mereka, misalnya kita kata Imam Ahmad mula-mula pendapat gini, dia kata gini, lepas pada tu dia kata gini, akhir sekali hak paling kemahnya dia pegang hak mana. Jadi boleh jadi beberapa tu hak dia sudah tinggalkan, dia sebenarnya pegangnya salah satu daripadanya. Hak ni kita kena tengok dalam mazhab tu, kena tengok dalam mazhab tu. Di antara kitab yang penting nak tahu hak mana hak pendapat yang kuat dan hak tidak kuat, ataupun hak Imam Ahmad tarjih, dan hak ni dia tidak tarjih, ataupun macam mana, kitab yang paling baik dalam mazhab Ahmadnya kitab Al-Insaf. Waktu kitab tebal, belah jilid waktu tu. Dalam tu dia sebut Ahmad saja. Hak ni dalam masalah ni lagu mana boleh pakai belaka, kuat belaka. Hak ni Imam Ahmad sudah tinggal dah pendapat ni. Hak ni pendapat yang kuat sebenarnya, yang dipakai dalam mazhab dia. Jadi dalam kitab tu ada. Dia ada banyak pendapat dia. Yang kelima, iaitu kadar pukulan ini ataupun sebatan terhadap orang yang melakukan kesalahan takzir ini terserah kepada pemerintah ataupun hakim. Tidak ada ketentuan, tidak tetap. Boleh lebih daripada 10, boleh lebih daripada mana-mana had, boleh. Kurang pun boleh, lebih lagi pun boleh, daripada mana-mana had, hatta had yang paling tinggi sekalipun. Tapi nak rejah tak boleh lah. Ini masalah sebab ni, masalah sebab 100, kita kata nak sebab 100 sebatan supaya orang berzina, boleh. Boleh. Sebab kita duduk bincang sekarang ni masalah sebab. Kalau masalah hak lain, hukuman ta'zir ni boleh macam-macam lagi. Nak wayaknya hak ni, kalau nak sebab tak boleh. Lebih daripada hak ni lah, hak khilaf ni. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Tapi kalau nak ta'zir ni dalam bentuk lain, penjara ke ataupun denda ke, boleh. Bahkan sampai ke peringkat bunuh pun boleh. Bunuh pun boleh kalau mengikut ni orang yang terima tu lah. Ini terserah kepada imam ataupun qadhi biqadri syiddatil jinayah wa khiffatiha. Yang mengikut setara mana teruk jinayah itu ataupun ringan pada pandangan pemerintah. Jadi dia boleh pilih nak sebanyak mana nak sebab, sebanyak mana pun, walaupun lebih daripada qadar had pun boleh. Inilah mazhab Malik rahimahullah. Imam Malik pegang hak ni. Ini tersebut dalam syarah Dardir, syarah Muwaq, Alal Mukhtasar Khalil, Mawahibul Jalil, kitab-kitab dalam fiqh Malik belaka lah ni. Dan ini juga pendapat Abu Thawr, di salah seorang mujtahid juga. Ini tersebut dalam Fathul Bari. Dan ini juga satu riwayat daripada Imam Abu Yusuf, seperti mana yang disebutkan oleh Aini dalam Umdatul Qari, Tahawi dalam Mushkilul Athar. Dan inilah yang dipilih oleh Imam Tahawi. Imam Tahawi pun dia kata hak ni, masalah ta'zir ni hak ni paling molek. Sebab apa? Dalam syarah Ma'anil Athar, Imam Tahawi dia kata babur rajul yazni bijariyati imraatihi. Bab seseorang berzina dengan hamba sahaya isterinya. Fa in qala qail, kata dia, kalau ada orang berkata afa yajuzu ta'zir bi mi'ah, bolehkah kita nak melaksanakan hukuman ta'zir dengan menyebab 100 kali? Qila lahu, jawabnya na'am,
Boleh. Pasal apa? Dia kata qad azzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah ta'zir sampai 100 sebatan. Dan itu jelas ta'zir, bukan had, tidak, bukan had. Jadi dalil bagi orang-orang yang mengatakan boleh lebih daripada 10 ni. Sedangkan dalam hadis yang kita duduk baca ni tak boleh lebih daripada 10. Orang yang kata boleh lebih daripada 10 tu, mana dalil dia? Dia ada dalil juga. Jadi seolah-olahnya Imam Muslim buat mari hak tu sah tu dua sebab. Sama ada yang menepati syarat dia hak tu sah je. Hadisnya berhubung dengan qadar sebatan di dalam hukuman ta'zir itu, yang menepati syarat dia hanya ada hak tu, iaitu hak tak boleh lebih daripada 10. So, yang kedua mungkin juga sebagaimana biasalah pengarang-pengarang kita hadis ni, dia mari sesuatu hadis yang mana menunjukkan, membayangkan dia setuju dengan itu, dia pegangan dia, membayangkan pegangan dia, mazhab dia. Begitu. Dua kemungkinan. Jadi bagi orang yang mengatakan boleh lebih daripada 10 ni, ada beberapa hadis yang mereka pegang. Bukan tidak ada hadis, ada yang menunjukkan lebih daripada 10 dalam kes ta'zir. Umpamanya hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Idza qala ar-rajul lir-rajul ya yahudi fadribuhu 20, wa idza qala ya mukhannath fadribuhu 20." Akhrajahu at-Tirmidzi fil hudud. Nabi kata, kalau seseorang itu kata kepada seseorang yang lain Yahudi, kata dia, kamu sebab dia 20. Kan 20 ni, 20. Padahal tak ada, bukan had ni. Jadi sebab ni sebab tidak termasuk dalam had. Had ni. Hanya yang ada ialah ta'zir, menunjukkan ta'zir boleh lebih daripada 10. Di sini dia suruh 20 ni. Dan kalau seseorang itu kata kepada seseorang yang lain, dia gelar lah, kita kata gelar, pondan, dia kata, kamu sebab 20. 20 sebatan. Jadi ini jelas semua, tak ada siapa pun kata ni kata kau orang gini ni termasuk dalam hukuman had, tak ada siapa kata. Bila tak termasuk dalam hak tu, apa dia? Jawabnya ta'zir. Ini menunjukkan ta'zir boleh lebih daripada 10. Tetapi orang-orang yang tak terima, dia kata, betul lah ada dalam Tirmidzi, tapi hadis ini maklul. Kata dia, hadis ini tak kemah. Mereka mengatakan ilatnya, cacatnya atau penyakit pada hadis ni ada pada Ibrahim bin Ismail bin Abi Habibah. Itu orangnya. Sebab apa? Sebab ramai muhaddithin mengatakan dia ni dhaif. Bila dhaif, tak boleh nak buat pegangan dalam hukum, tak boleh nak buat pegangan dalam hukum. Ni sekarang ni masalah hukum ni, masalah hukum. Tetapi adakah semua ulama hadis kata dia ni tak boleh pakai, dhaif belaka kah? Bagi orang-orang yang timur tu, dia kata ramai lagi orang hak kata dia ni thiqah, boleh pakai. Umpamanya Imam Ahmad Ijli dan Ibnu Adi, dia kata huwa salih fi babir riwayah. Ibnu Ma'in pun kata gitu juga. Walaupun tidak tinggilah taraf dia tu, tidak tinggilah, tidaklah tinggi. Itu yang pertama. Bagi Imam Tahawi, oleh kerana dia berpendapat sebab minum arak tu bukan sebab sebagai had itu, seperti yang kita sudah sebut dah sebelum pada ni, bagi dia bukan had. Minum arak ni sebab tu bukan had. Sebab itulah khilaf ni, dia kata 40, dia kata 80. Dan Nabi SAW pun ada kalanya lepas, dia tak kisah. Lepas tu dari segi pukul tu tidak semesti dengan rotan kan, tak, dengan kasut, dengan selipar pun boleh, dengan kain pun boleh. Jadi bagi Imam Tahawi, dia kata tu minum arak tu 40 tu, dah minum arak, kita tidak kata itu had, bermakna ta'zir. Maknanya ta'zir boleh lebih daripada 10.
Dia ikut tu. Dia ikut tu. Ta'zir ni boleh lebih daripada 10. Buktinya hak minum arak. Hak minum arak tidak kena had ni. Tak bagi dia tidak had. Sebab kalau had tak boleh lepas. Ni ada beberapa hadis yang sahih mengikut Imam Tahawi yang Nabi beberapa kali dia lepas dalam kes-kes yang tertentu. Kalau had sungguh tak boleh lepas. Kalau kita kata hak 40 ke 80 baru ni kita sudah bincang ada dua dia. Dua pecah. Rotan tu. Jadi dikira 40 tu campur 2 tu jadi 80. Biar kita sasar cara tu. Masalahnya ada Nabi SAW pada ketika-ketika tertentu dia lepas. Ini bukan had. Kalau had tak boleh lepas, tak boleh maaf. Dia kata dia berpegang harus lebih daripada 10 ni dalam ta'zir bima ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba asy-syarib 40 bina'lain. Pukul dia dengan kasut, bukan dengan rotan. Kalau had dia mesti lagu tu, tak boleh lagu lain. Kata dia. Lepas pada tu di antara dalil bagi mereka ini juga hak kata lebih boleh lebih daripada 10 ni, iaitu hadis Nu'man bin Bashir yang dikemukakan oleh 4 orang ashabus sunan itu, Sunan Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah ada berlaku. Iaitu ada orang angkat kes kepada dia. Kes seorang telah menyetubuhi hamba sahaya isterinya, bukan hamba sahaya dia. Kalau hamba sahaya dia tak apa. Hamba sahaya isteri dia tak boleh. Hamba sahaya isteri suku hak dia tu, milik dia. Hamba sahaya perempuan lah maksudnya. Dia bersetubuh. Nu'man bin Bashir pun kata la aqdiyanna fika biqadiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pasti aku akan putuskan terhadap kamu dengan keputusan yang telah dibuat oleh Rasulullah. Lagu mana? Dia kata sebab Nu'man bin Bashir dia hakim. Dia kata kalau isterimu menghalalkan kepadamu jalattuka mi'atan. Kalau isterimu halalkan kepadamu aku sebat 100. Sebatan kata. Wa illam takun ahallatha laka rajamtuka bil hijarah, kata dia. Kalau isterimu tidak menghalalkan kepadamu aku rejam. Kata dia. Fawajaduhu ahallatha lahu. Lepas tu siasat-siasat isteri dia memang halalkan kepada dia. Bila halal maka Nu'man bin Bashir sebab 100 sebatan. Ini dalam Abu Daud dan lain-lain ada belakang tu. Jadi sebatan ini adakah sebagai had atau ta'zir? Kita nak kata ta'zir tak boleh, nak kata had tak boleh. Ini sudah tentu ta'zir. Sebab dia ni kan sudah ada bini. Bila ada bini sudah muhsan. Bila muhsan, had dianya rejam. Ni apa ada pilihan ni. Kalau tidak rejam, sebab kepada orang yang seperti dia rejam lah. Jadi rejam itu sudah gugur. Hukum rejam sudah gugur. Sebab apa? Sudah ada syubhah di sini, iaitu syubhah isteri dia menghalalkan kepadanya. Dengan sebab itu dihukum hak selagi itu tidak had lah, ta'zir. Dan Nabi SAW sampai 100 ni sebab dalam kes hak lagu ni. Ini menunjukkan bahawa lebih daripada 10 pun boleh dalam kes ta'zir. Begitu juga memang asar sahabat sangat banyak lah menunjukkan bahawa mereka mentakzirkan pesalah lebih daripada 10 sebatan. Baiklah. Dah kalau ada lah buat ni lebih daripada 10 dan mereka pegang ada hadis ni nak lagu mana? Kepada orang yang tidak mengaji hadis, dia kata tengok canggah hadis sama sendiri, jadi dia akhirnya anti hadis. Padahal tidak sepatut gitu. Benda ni boleh bincang lagi. Ilmu mana-mana pun memang gitu. Dia tak boleh mudah gitu, selapih gitu, tak boleh. Jadi mereka jawab hadis ini dengan beberapa jawapan. Di antaranya ada banyak jawapan ini. Hak kata tak boleh lebih ni daripada 10 ni, maksudnya ialah untuk disiplin. Daripada bukan pemerintah, bukan hakim.
Untuk mendisiplinkan orang bawahan dia. Misalnya tuan kepada hambanya, suami terhadap isterinya, ayah terhadap anaknya. Hak lagu ni. Kalau nak hukum sebab, ingat jangan lebih daripada 10. Tak boleh. Hak tu hak maksud Nabi. Bukan kena mengena dengan had. Tak ada kena mengena. Bukan kena mengena dengan ta'zir. Hak ni termasuk dalam bab ta'dib. Ta'dib bukan termasuk dalam bab ta'zir. Walaupun dalam istilah umumnya ta'zir tu boleh juga dengan makna ta'dib, tetapi hak ni kita pakai istilah khusus. Istilah khusus iaitu ta'dib ni untuk guru ke, untuk ayah ke, gitu. Bukan berkait dengan pemerintah. Hak pemerintah tu ta'zir. Jadi hak tak boleh lebih daripada 10 ni hak berkait dengan ta'dib, nak mengajar adab. Hak tu bukan apa salah yang melanggar apa nama ni hukum syarak ke apa, tidak. Gitu. Itu hak ni, pendapat ini dipegang oleh ulama mutaakhirin, termasuklah dia ni Maulana Taqi Uthmani disebut waqtarahu Syekhuna At-Tanwi. Tugu kita Syekh Tanwi juga pilih pendapat hak ni, kata dia. Hak maksud hadis hak 10 tak boleh lebih daripada 10 tu hak lagu tu, kata dia. Jadi Tanwi ni dia tok guru dia ada beberapa orang. Tanwi ni nama satu tempat, Tanah Bawan nama tempat di India. Situ ramai lahir orang-orang besar, orang-orang alim. Pelik juga. Kampung tu memang kampung je, tapi ramai orang alim dalam sejarah ni, menempa sejarah. Termasuklah hak ni Syekhuna At-Tanwi ni dalam I'la Us-Sunan, iaitu Zafar Ahmad Tanwi. Hak ni seorang anak saudara kepada Syekh Tanwi. Syekh Tanwi tu Ashraf Ali Tanwi. Ni Zafar Ahmad ni anak saudara dia. Hak tu Syekh Tanwi tu alim besar juga. Seorang lagi Muhammad A'la nama dia, At-Tanwi. Hak ni pun orang besar juga. Pengarang kamus besar tu Kasyaf Istilahatil Funun. Kasyaf Istilahatil Funun itu segala ilmu ni kamu segala ilmu dalam tu. Nak tengok ilmu gapo, istilah dia ada belakang. Tapi dia kitab Arab, tapi banyak campur dengan Parsi gapo dalam tu. Itu pun Tanwi juga. Ni Tanwi ni maksud anak saudara Ashraf Ali Tanwi, Zafar Ahmad Tanwi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang hadis ni dia nak pakai lagu mana hadis Muslim ni. Dia kata hadisul bab, hadis dalam Muslim ini mansukh, sudah mansukh dengan hadis-hadis dan asar yang menunjukkan lebih lagi sebatan daripada 10 tu. Kalau tidak mansukh macam mana sahabat pakai? Takkan ramai-ramai sahabat tu tak tahu bahawa tak boleh lebih daripada 10. Kalau semua tak tahu punya, ada tak tahu, apa tak tegur? Bapa tak tegur. Ini menunjukkan bahawa hak tu memang takzir, sungguh takzir. Tak boleh lebih daripada 10, bukan takdib, tak takzir, tetapi sudah mansuh, kata mereka. Tetapi ramai ulama termasuk Hafiz Ibn Hajar, dia kata kita tak boleh kata sewenang-wenang ini mansuh. Kenapa bercarah sikit kita nak pakai ni mansuh? Tak boleh, kata dia. Sebab apa? Kaedahnya innan nasakh la yathbutu bil ihtimal. Nasakh ini tidak sabit dengan kemungkinan. Mungkin, tak boleh. Dia kena pasti tahu tarikh dia ni. Hak kemudian ni memansuhkan hak dulu. Ada isyarat, ada bukti baru boleh. Kalau tidak, tak boleh. Kecuali ataupun ada ijma'. Hal lain lah. Baru boleh kita kata sudah mansuh. Kalau tidak ijma', kita tak boleh kata mansuh sewenang-wenang. Sedangkan dalam perkara ni bukan ijma', tidak ijma'. Hak kata boleh lebih daripada 10 tu tidak ijma'. Bahkan ramai lagi mengatakan masih duk kata lagu tu lah, tak boleh lebih daripada 10 kalau takzir. Yang ketiga, ini Hafiz Ibn Hajar dia kena ni pendapat Ibn Taymiyah. Hafiz Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari dan dia puji
Hak ni molek pendapat ni, kata dia. Iaitu kalimah haddun min hududillah, illa fi haddin min hududillah, yang tersebut dalam hadis ini bukan dengan makna had istilahi itu. Bukan dengan makna had yang ada dalam kitab-kitab fiqh ke apa tu. Tak, bukan dengan makna tu. Kata Ibnu Taimiyah. Tetapi had di sini maksudnya ketentuan Allah. Hak Tuhan larang, orang langgar hak tu. Walaupun hak dia langgar tu tidak termasuk di dalam kes had. Maknanya orang melakukan maksiat. Wa man yata'adda hududallah. Hududallah itu tidak semesti maknanya melakukan sesuatu perkara yang dikenakan had. Dak. Yata'adda hududallah di situ melanggar ketentuan Allah tu. Hak Tuhan larang lah, ikut lagu berapa pun. Mana dosa-dosa. Orang yang melakukan dosa yang tidak sampai ke peringkat hak kena had. Hak tu maksudnya dalam hadis ini. Tidak boleh lebih daripada 10. Sebab apa kata dia? Hak had dengan arti hukuman dalam bentuk kadar yang tertentu, dalam bentuk sebab dan lain-lain, dalam kadar yang tertentu, itu bukan ketentuan daripada syarak, kata dia. Itu adalah istilah fuqaha yang baru, kata dia. Dalam syarak, dalam Quran, dalam hadis, kalau kita tengok perkataan had ataupun hudud ini, ia tidak khusus dengan hak curi, dengan hak tuduh orang berzina, dengan berzina, tidak khusus dengan itu. Apa-apa sajalah ketentuan Allah kita langgar. Makan babi, tak ada hak, tak ada hukuman hak makan babi. Tapi tidak haram. Saya kata haram kan? Langgar. Itu yata'adda hududallah. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Mana itu? Jadi dulu dalam istilah syarak asalnya dalam Quran dan hadis ini, setiap pelanggaran berupa maksiat, sama ada besar ke ataupun kecil. Itu. Jadi maksud hadis ni tak boleh disebat lebih daripada 10 sebatan, kecuali kerana apa-apa maksiat, yakni pelanggaran hukum Allah. Kerana tu je boleh. Itu pun tak boleh lebih daripada 10. Sekat 10. Mana kalau hak lain lah, melakukan kesalahan lah, apa-apalah kesalahan yang merupakan dosa, langgar hukum syarak lah juga, tapi tidak ada had dalam bab tu, dalam perkara tu, dalam kes tu tak ada had. Jadi kalau nak hukum ta'zir, paling tinggi 10, tidak boleh lebih daripada itu. Dan hak boleh sebab pun hak maksiat, hak tidak maksiat tak boleh. Hak maksiat mengikut syarak, tak kira lah dosa besar ke dosa kecil ke, tak kira. Tetapi itu yang ketiga. Yang keempat, hadis ini bukan maksud apa tadi, dia kata lagu lain. Maksud dari sini kebenaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada pemerintah kerana melanggar ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Bukan hukum syarak pun. Bukan hukum syarak, bukan dosa pun. Kalau mengikut syarak tak dosa pun. Tetapi dia langgar ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jadi atas dasar Allah SWT suruh taat kepada pemerintah kan, dia langgar tu. Jadi kena takdib. Jadi lagu mana? Takdib pun ataupun takzir pun tak boleh lebih daripada 10. Misalnya pihak pemerintah menetapkan tak boleh traffic light tu merah, tak boleh tembar pergi. Kalau pergi lagi salah. Jadi kesalahan lagu ni kalau pemerintah nak hukum sebab boleh, tetapi tidak boleh lebih daripada 10. Dan hukuman langgar tu adakah hukum syarak? Tak. Dosa ke? Tidak dosa. Kerana tu kerana langgar pemerintah tu, pemerintah maksud baik, itu soal lain. Tapi secara langsung, adakah itu dikira sebagai dosa, satu kesalahan mengikut syarak? Tak. Begitu juga kesalahan-kesalahan disiplin yang lain, di sekolah ke apa-apa kesalahan yang bukan merupakan dosa pada syarak, tetapi kesalahan mengikut ketentuan
pemerintah ataupun penguasa di sesuatu tempat. Dia boleh. Dia boleh nak hukum sebab ini. Sebab ada kalanya orang ni kan, kalau denda tak peri, dia banyak orang, banyak pitih belaka. Kalau denda tak serik, kalau penjara pun tak serik juga. Tapi kalau sebab mungkin. Tapi ini bukan satu ketentuan, bukan semua pesalah tu kena sebab dah. Ini terpulang kepada pemerintah. Dia tengok orang ni benar sabar ke tidak? Banyak kali benar dah ni. Misalnya banyak kali benar, kita denda dah. Kita buat gini dah, gini dah buat dah, tak jadi. Sekali ni gini. Nak sebab. Jadi sampai sekat 10 tak boleh lebih daripada 10. Itu maksud hadis ini. Maksud hadis ni gitu kata dia. Kemudian Maulana Taqi Uthmani di sini dia tidak setuju dengan pendapat Ibn Taymiyah. Walaupun Hafiz Ibn Hajar puji, dia kata molek Ibn Taymiyah kata tu, tapi Taqi Uthmani kata tidak berapa tepat, kata dia. Sebab apa? Dia kata istilah had ini dalam makna yang difaham oleh ulama mutaakhirin, iaitu satu hukuman yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan dengan cara yang tertentu, dengan kaifiat yang tertentu. Hak tu dia kata istilah orang kemudian. Hak ini asalnya luah lagi daripada tu. Itu dia tidak setuju. Sebab apa? Sebab had dalam syarak dengan makna had yang dipakai oleh ulama kemudian ni memang ada dah, bukan tak ada. Seperti Ibn Taymiyah kata, hak istilah dengan makna istilah hak kemudian ni sudah ada dah di dalam hadis ke apa, sudah ada dah. Bukan mana baru ada kemudian. Tidak. Misalnya banyak, tak macam mana dia tak telitah tu. Imam Ibn Taymiyah ni dia tak telitah tu. Tapi ke mana-mana pun Hafiz Ibn Hajar puji dia. Dia masuk dalam kitab dia Fathul Bari tu, Ibn Taymiyah. Ada pun orang kita ni kadang-kadang usaha nak sanjung, kata macam-macam pula. Fasik lah, ada siapa kata sesat lah dia, tidak ahli sunnah lah, macam-macam kata. Jadi Hafiz Ibn Hajar ni tak faham kau tu. Yang ambil bubur dalam kitab dia, lepas tu dia puji pula. Soal kita ada beza sikit sebanyak dengan pendapat dengan dia, itu soal lain. Tetapi tidaklah siapa buruk merendah-rendahkan dia. Jadi dia kata dalam hadis memang ada dah seperti istilah yang dipakai kemudian ini. Misalnya idra'ul hudud 'anil muslimina mastata'tum. Tu hadis tu ada. Hindarkan hudud daripada orang-orang Islam sedapat-dapat kamu. Jangan sampai terlaksana, kalau boleh tidak terlaksana. Kalau boleh lepas. Kalau ada jalan lah, ada sebab syubhah untuk melepaskan itu, lepaslah. Hak mana? Ini hak tu dah lah. Hak zina, hak tu lah termasuk dalam had itu. Sebab syubhat itu dia menggugurkan had, bukan takzir. Takzir tidak gugur walaupun ada syubhat. Memang ada syubhat lah, kena takzir tu. Hak gugur ni had, hak dalam istilah tu lah hak gugurnya. Jadi kalau kita kata dalam hadis tak ada seperti yang dipakai dalam istilah kemudian ni, apa makna? Idra'ul hudud bisyubhat. Sebab ta'zir tidak terhindar dengan adanya syubhat itu. Yang terhindarnya ialah had. Hak maklum tu lah, seperti yang ulama faham. Begitu juga Nabi SAW bersabda, aqilu dhawil hayat atharatihim illa al-hudud. Kamu maafkan orang-orang yang mempunyai kemuliaan, orang-orang yang ada kedudukan dia, kegelinciran mereka, kecuali kes had. Tak boleh maaf. Maknanya hukuman had ni kan tak boleh maaf kan, tak boleh siapa-siapa maaf kan. Ada dah sampai Nabi guna lagu tu supaya istilah kemudian ni lah. Mana kalau tidak sampai ke peringkat hak, kalau boleh maaf, kita tengok orang ni banyak jasa, orang ni tak ajing kesalahan ni berlaku kepada dia, tiba-tiba berlaku. Kalau boleh kita tutup mata, kalau boleh kita maafkan, maaf. Itu cara Nabi SAW. Bukan kata nak jalan saja, tak kira sekali salah pun nak buat lagi. Tidak lagu tu.
Orang-orang yang ada maruah dia, kita kena jaga maruah dia. Mungkin itu dia tergelincir, tersalah. Jadi kalau boleh kita maaf, kecuali dalam perkara had. Maknanya hak ni tak boleh maaf. Hak tak boleh maaf ni hak lagu mana? Hak dalam istilah fuqaha itulah. Cakap dua. Nabi SAW kata kepada Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah. Adakah kamu nak minta tolong melepaskan kes had ni? Had mana? Hak tak boleh minta tolong. Kalau boleh minta tolong boleh syafaat. Kalau hak lain-lain boleh. Kira boleh tolong, tolong pelepah boleh. Tapi kalau hak maklum dalam istilah fuqaha, hak tu hak tak boleh. Ada dah dalam hadis tu. Jadi banyaklah yang lain lagi. Jadi Ibn Taymiyah kata hak dengan arti hak kemudian ini istilah baru. Kemudian itu tidak tepat. Tidak tepat. Tapi pendapat dia, hak dia kata berkenaan dengan hadis ni iaitu tidak semesti hak had ni. Had di sini iaitu had kerana melanggar mana-mana larangan Allah. Tak kira lah dosa besar atau dosa kecil. Itu boleh. Itu betul. Itu boleh. Lepas tu bagi orang yang mengatakan ta'zir ini boleh, ta'zir ini boleh sebanyak mana pun. Sampai kepada peringkat hak pun boleh. Lebih lagi daripada tu pun boleh. Dia pegang dengan hak mana? Seperti Imam Malik, Tahawi, Abu Yusuf dan lain-lain lagi. Dia pegang salah satunya hadis Nu'man bin Bashir tadi. Bukan maknanya setakat hak paling rendah, paling kurang. Hak paling tinggi 100. Iaitu dia kata, kalau dia menghalalkan kepadamu, aku akan sebat kamu 100 sebatan. Kalau dia tidak halalkan kepada kamu, aku rejam kamu. Jadi 100 sebatan ini dalam keadaan isteri dia menghalalkan, itu adalah ta'zir, mengikut semua ulama faham gitu. Ta'zir bukan sebagai had. Sebab had bagi orang yang seperti dia itu bukannya sebat, tetapi rejam dengan batu sampai mati. Jadi hak ni kalau nak kira sampai kepada bilangan sebatan hak ni muka 100. Begitu juga di dalam Musannaf Abdul Razak ada disebutkan riwayat daripada Ali, iaitu kalau seseorang itu mendapati orang lelaki dengan perempuan duduk dalam satu kain, dia sebab 100. Sebab 100 tiap-tiap seorang. Hak perempuan tu 100, hak lelaki pun 100 juga. Jadi sebab ini tidak jelas dia berzina, cuma duduk dalam satu kain je, selimut sekali je. Jadi maknanya kena ta'zir. Kena ta'zir, bukan had. Jelas itu. Dengan lafaz yang lain, idza wujida ar-rajulu ma'al mar'ah julida kullu wahidin minhuma mi'ah, 100. Ada riwayat Abdul Razak yang lain lagi, tapi hak ni sanad dia ada perawi majhul. Banyak lagi lah yang lain-lain lagi disebutkan di sini. Beberapa asar sahabat yang menunjukkan ada hak sahih, ada hak dhaif, ada hak asal, macam-macam lah. Jadi kita rasa tidak perlu baca semualah. Jadi maknanya boleh lah. Boleh. Itulah di antara pegangan mereka. Di antara pegangan mereka. Kemudian kita pergi kepada kita pergi kepada bab seterusnya. Al-hudud kaffaratun li ahliha. Hudud ini menjadi kafarah, penutup dosa, penghapus dosa pelakunya. Maknanya kalau seseorang tu melakukan sesuatu kesalahan yang dikenakan hukuman had, lepas tu dia menjalani hukuman had dalam dunia ni, maka terhapuslah dosanya. Terhapuslah dosanya. Mana kalau dia berzina, dia terima sebab ataupun rejam, maka dosa berzina dia tu terhapus. Dihapuskan oleh apa? Oleh hukuman itu. Hukuman itu.
Dia ada khilaf, nanti kita akan sebut. Jadi seperti yang kita sudah baca tadi, semua ni riwayat Ubadah bin As-Samit, sahabat berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Jadi bai'ah ni bai'ah mana? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan bai'ah ni bai'ah Aqabah. Di mana Ubadah sebut dalam hadis ni hak akhir tu, dia sebutkan mana ni? Saat ni yang kita baca saat ni. Dia kata hak akhir tu, an Ubadah bin As-Samit annahu qala inni laminan nuqaba alladhina bay'u Rasulullah. Aku salah seorang naqib, ketua yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak lantik nuqaba ni bila? Iaitu pada malam Aqabah. Pada malam Aqabah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah lagi. Itu kata segolongan ulama. Sebab apa? Sebab Ubadah bin As-Samit dia sebut di sini, dia di antara nuqaba yang berbai'ah dengan Rasulullah, dan kami berbai'ah dengan Rasulullah untuk gini. Jadi hadis tu, sesiapa yang memenuhi janji dia tu, dia akan dapat syurga. Kalau dia melakukan hak tu, terpulang kepada Allah. Kalau Allah nak ampunkan dia, ampun. Kalau Allah nak seksa, seksa. Jadi maknanya hak ni, sebab dia disebut ni, dia ni sebagai salah seorang daripada nuqaba, bermakna ini mengisyaratkan kepada peristiwa Aqabah, bai'ah Aqabah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hak ni lebih kemah sebenarnya, iaitu hak ni bai'ah ni berlaku selepas daripada Fathi Makkah. Kemudian dah lepas daripada tahun yang ke-8, lepas daripada tu dah ni. Sebab apa? Sebab kalau kita nak kata hak ni bai'ah Aqabah, dalam hadis-hadis ni kita tengok dia selalu merujuk kepada hak bai'ah yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dengan orang-orang perempuan dalam surah Mumtahanah itu. Dan bai'ah itu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah, bukan sebelum hijrah. Hak dalam surah Mumtahanah itu, ni kan dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjanji dengan kami, berjanji setia dengan kami, seperti mana dia telah berjanji setia dengan perempuan-perempuan, seperti yang tersebut dalam Quran itu. Seperti yang tersebut dalam Quran. Jadi hak tu tak berjanji dengan perempuan itu, hak ni selepas daripada hijrah. Bahkan sebelum daripada Fatih Makkah tu ada sokmo. Ada sokmo tu perempuan berhijrah pergi ke Madinah. Setiap kali pergi ke Madinah, Nabi SAW uji orang tu, perempuan itu. Kalau betul-betul dia berhijrah, tak apa. Dan di antara hak peristiwa besarnya, hak perempuan berhijrah tu, Nabi SAW mengadakan bai'ah. Bai'ah apa dia? Iaitu mereka tidak akan melakukan syirik, tidak akan curi, tidak akan berzina dan lain-lain lagi. Jadi hak ni tersebut di dalam bai'ah itulah. Orang panggil bai'atun nisa. Kama akhadha 'ala nisa. Jadi 'ala nisa di sini maknanya dia buat perjanjian dengan perempuan itu. Bukan di dalam suratul Nisa tu ada hak ni dah. Bukan dalam suratul Nisa. Ada dalam bai'ah an-nisa. Dan ayat yang berkenaan dengan perjanjian Nabi buat dengan orang perempuan dalam surah Mumtahanah. Dan surah Mumtahanah itu dia termasuk di dalam Madaniyah. Jadi kalau kita kata bai'ah Aqabah, makna sebelum pada tu, macam mana dia nak merujuk, Ubadah bin As-Samit nak merujuk kepada peristiwa yang berlaku kemudian. Dia kata serupa dengan Nabi bai'ah dengan orang perempuan. Mana bai'ah dengan orang perempuan dulu, hak dia ni kemudian. Barulah boleh dia rujuk kepada hak bai'ah dengan perempuan tu. Kalau hak dia ni dulu, bai'ah Aqabah ni dulu lagi, macam mana dia nak rujuk? Dia kata serupa Nabi bai'ah dengan kepada perempuan, hak kemudian. Tak pernah sabar hak tu. Kecuali lah kalau kita kata dia tahu hak bai'ah dulu lagu tu, lepas tu Nabi bai'ah pula dengan orang perempuan kemudian lagu tu. Jadi dia nak ayatnya hak bai'ah dengan kami dulu serupa dengan Nabi SAW bai'ah dengan perempuan kemudian, boleh juga lagu tu.
Itu pun salah satu jalan keluarlah untuk golongan yang pertama. Jadi baiat tu kepada dia, tidak menyekutukan Allah, yakni tidak melakukan syirik, tidak berzina. Mana hak sebut ni benda-benda hak besar berlaku. Tidak curi, tidak membunuh orang yang Allah haramkan membunuh orang, kecuali dengan kebenaran. Dengan kebenaran itu lagu mana? Dia bunuh orang, jadi pihak pemerintah nak bunuh balas dia, boleh bunuh balas. Itu dengan kebenaran maksudnya. Boleh bunuh balas lagu tu. Dengan kebenaran. Perang dengan orang kafir, dia nak bunuh kita, kita pun gitu juga, jadi bunuh dia. Itu dengan kebenaran. Memang agama membenarkan, Allah membenarkan. Banyaklah ayat-ayat yang membenarkan itu. Misalnya dalam ayat, wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl. Jadi sesiapa yang terbunuh, kami beri hak kepada keluarga dia untuk menuntut balas. Maka jangan dia melampau, melebihi had dalam melakukan pembunuhan itu. Mana dia boleh bunuh, dia boleh bunuh balas. Orang bunuh anak dia ataupun ayah dia, dia boleh bunuh balas. Cuma jangan terlajar, jangan lebih. Jangan lebih. Ni dia bunuh seorang, dia nak tak ada seorang, dia nak dua orang ke misalnya, tak boleh lebih lagu tu. Tetapi hak membunuh orang tu sebagai bunuh balas, kisah itu ada, diberikan oleh Allah SWT. Hak Tuhan beri itu, hak tu lah haknya. Hak tu dah dikatakan hak, melainkan dengan kebenaran. Kebenaran itu. Baik, kalau bunuh dengan kebenaran boleh. Rejam orang sampai mati boleh. Bahkan tak buat hak tu pula salah. Tak buat hak tu pula salah. Sesiapa yang memenuhi perjanjian itu, maka fa'ajruhu 'ala Allah, pahalanya dijamin Allah. Kita terjemah lagu tu sebab kalau orang dulu dia terjemah, maka pahalanya atas Allah. Allah kena bagi pahala kepadanya. Kena tu tak sedap, tak boleh, tak sesuai lagu tu. Sebab apa? Semua ulama kita ahli sunnah mengatakan tak boleh, tidak ada sesuatu yang wajib ke atas Allah, mesti gitu, tak boleh, kena. Bahasa kita kata kena, Allah kena. Tak boleh. Hak kena ni orang lain. Jadi kita terjemah tadi, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dijamin Allah. Tu hak tepat. Bukan Allah kena bagi pahala kepada dia, tak boleh, tak boleh, salah lah itu. Pahalanya dijamin Allah. Maknanya kita tak buat kesalahan-kesalahan ini boleh pahala. Bukan pahala ni buat kebajikan sahaja, jaga diri daripada buat maksiat, tak buat maksiat, boleh pahala. Kenapa yang kita tidak? Kalau tidak nak terang juga minum arak apa-apanya. Nampak orang sedap, nak terang, tapi tak sih. Terang apa tak sih? Pasal apa? Pasal Tuhan larang. Boleh pahala kerana itu. Tapi kalau tak minum, tak buat tu kerana memang kita tak minat, ataupun kita memang tak boleh, tak berzina, nak berzina lagu mana dia mati pucuk misalnya, tu lain cerita tu. Hak boleh pahala ni dia boleh, tapi dia tak buat, tu boleh. Hak tu boleh pahala. Tapi kalau dia mati pucuk, kalau dia tidak mati pucuk, memang dia tak boleh buat, tu boleh lah. Tapi kerana dia tidak mampu, semata-mata kerana tu, tak boleh pahala lah tu. Jadi kalau kita jaga diri kita daripada melakukan maksiat, itu pun boleh pahala. Bukan buat kebajikan sahaja boleh pahala ni. Itulah pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni. Dan pahala itu bukan main-main, bukan, tidak terjamin. Dah kalau Allah jamin, mana nak boleh ragu lagi. Dan sesiapa yang melanggar mana-mana yang tersebut itu, man asaba syai'an min dzalika fa'uqiba bihi, lalu dia dihukum kerananya, maka hukuman itu menjadi kafarah, yang penghapus dosanya. Dan sesiapa
yang melakukan hak tu, lepas tu Tuhan tutup. Tuhan tutup ni lagu mana? Tuhan tutup, mana orang tak tahu. Dia pun tak berani juga nak ayat. Sakit tak aku, tak larat lah nak kena pukul tu 100 sebatai. Dia pun senyap sore, tak berani nak ngaku. Itu kira Allah tutup. Kira Allah tutup dah tu. Bukan maksud Allah tutup ni, dia tutup kita royak semacam. Kita royak boleh. Kita royak boleh. Supaya sahabat Ma'iz ke apa, dia royak kan dia berzina? Boleh nak royak. Tapi dalam keadaan dia boleh royak, dia tak boleh royak sebab dia tak erak ke ataupun apa-apa lagi lah. Gitulah biasanya kita kata tak tahan lah nak menanggung tu, malu lah, macam-macam. Aib lah keluarga kita. Kalaulah kita ni dihukum gitu, betul lah, memanglah kita ni boleh lepas kalau kata kita pun. Tapi hak lain-lain ni lagu mana? Banyak mikir. Itu makna tutup. Sebab apa? Kalau dia nak royak boleh tahu royak. Moga dia sendiri, apa tak boleh royak je. Jadi kalau dia tak royak, itu makna tutup juga. Bukan makna orang lain tak tahu saja. Tak. Tuan diri itu kan tahu. Dia tak royak, itu makna tutup. Apa lagi kalau memang orang lain tak tahu, dia tahu. Dia patut Allah SWT tutup, lagilah. Tapi tak mungkin lah kalau berzina ke apa. Kalau zina mesti dia tahu, hak lain-lain pun dia tahu. Cumanya hak berkait dengan hukuman had, hak ni hendaknya. Kalau dia royak, dia kena hukuman had. Kalau hak lain tu tidak semesti kena kan. Tak mesti kena. Jadi dia pun tak royak. Tak royak pun kira-kiranya tidak berat lah supaya hak ni. Jadi orang lain tak tahu. Itu makna Allah SWT tutup juga. Jadi dalam keadaan ni, keadaannya terserah kepada Allah. Kalau Allah nak ampun, ampun. Kalau Allah nak seksa, seksa. Tak tahu lah, tak tahu. Kalau Allah nak ampun, ampun. Seksa tahu-tahu, dia tahu dalam hati dia ni. Lagu mana lah, kena lah sekali ni, kena lah sekali ni. Supaya orang salah lah. Tahu-tahu lepas. Lepas. Itu maknanya Allah SWT sudah ampun dah tu. Kalau dia lepas, masuk syurga, tak ada kena hukuman apa-apa, tak ada masuk neraka, gitu. Dia ingat masuk neraka dah sekali ni. Masuk neraka ni, ni kesalahan-kesalahan ni masuk neraka belaka. Tiba-tiba lepas, tak ada siapa tahu. Ada juga dipermalukan dia. Dalam setengah-setengah hari dia malu di padang mahsyar. Pada waktu itulah yang menghapuskan dosa dia, tak masuk neraka pada di padang mahsyar. Ada juga dalam kubur, kena dalam kubur. Macam-macam cara Allah SWT nak melepaskan daripada neraka ni, macam-macam. Dalam kubur tu dia kena. Orang lain tak kena, dia kena situ. Tapi lepas pada kubur tu selesai dah dia. Kalau Tuhan nak seksa, boleh. Moga dia royak dah. Yalqa athama. Siapa yang buat lagu tu, dia jumpa lah dengan balasannya. Balasan neraka tu lah. Dia jumpa. Jadi berdasarkan hak dia sebut tu, hukuman hak asalnya begitu. Tapi kalau dia nak maaf, boleh. Hukuman hak asalnya, kalau tidak nak maaf, memang kena gitulah. Tapi kalau dia maaf, boleh. Jadi masalah hukuman had itu sendiri menjadi kafarah ni, dia masih lagi ada khilaf. Walau bagaimanapun jumhur ulama, termasuklah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mengatakan kafarah tu sendiri menghapuskan dosa. Apa ni? Hukuman tu sendiri menghapuskan dosa, menjadi kafarah kepada dia. Sebab apa dalam hadis disebut gitu? Fa'uqiba bihi, dia diseksa kerananya. Maka hukuman itu menjadi kafarah kepadanya. Kafarah penghapus dosa, penutup dosa. Dalam hadis tu kata gitu, kita terima. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak lagi. Dia kata tak lagi. Dia kata tidak lagi. Sebab apa? Dia pegang dengan hadis yang lain. Dia pegang dengan ayat Quran.
Ayat orang muharabah kan, orang yang melanggar, buat kekacauan di atas muka bumi ni, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu tu, panjang lah. Lepas tu ada bunuh, ada kat tangan, macam-macam ada tu. Lepas tu dia sebut, dzalika lahum khizyun fil hayatid dunya walahum fil akhirati azabun azim. Itu adalah penghinaan kepada mereka dalam dunia, tetapi di akhirat esok ada lagi azab yang besar. Setelah menjalani hukuman tadi, ada lagi. Ini menunjukkan bukan semua hukuman yang seseorang itu terima dalam dunia ni menjadi penghapus kepada dosanya. Tak. Kalau tidak, apa dalam ayat tu kata begitu? Dosa. Yang keduanya, dia pegang dengan hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi SAW kata, la adri al-hudud kafaratun amla. Aku tak pasti hudud ini menjadi kafarah atau tidak. Jadi makna Nabi tak pasti. Tak pasti itu bukan makna tak pasti itu, Pak. Tak mesti lagi orang tu dikefaratkan dosa dia dengan sebab menjalani hukuman hudud itu. Tak mesti semua orang. Ini bergantung kepada keadaan dia. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan yang menyebabkan jadi dihapuskan dosa tu apabila orang tu menyesal. Dia menyesal, dia sedih, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada juga orang yang menjalani hukuman, lepas tu dia tak serik, dia duduk gitu lagi. Hak orang lagu ni, mengikut Imam Abu Hanifah, tidak terhapus dosa dia. Akhirat saya esok kena macam dunia tu untuk hukuman dunia, akhirat saya esok kena semacam. Orang yang tidak kena jadi kafarah dalam hadis ni dia terima juga, iaitu orang yang memang insaf betul. Selain daripada menjalani hukuman tu, dia memang bertaubat. Misalnya kita tengok contoh sebuah sahabat tu, dia nak bertaubat lah tu, sebab tu dia royak. Hak lagu tu munasabah lah. Lagu tu Nabi SAW kata, jangan kata gapo ke dia duduk berenang dalam syurga. Jangan kata gapo ke Imra'ah Ghamidiyah seperti yang kita sudah jumpa dulu. Kalaulah penduduk Madinah ni semua ni melakukan dosa dan bertaubat supaya dia tak boleh nak lepas lebih hak taubat dia tu lagi, hak dia seorang. Maknanya berkait dengan taubat tu, bukan semata-mata menjalani hukuman had tu. Tapi bagi kebanyakan ulama, mereka mengatakan semata-mata menjalani hukuman had tu hapus dah dosa dia. Lepas tu dia tidak serik, semula pula dosa pula gitu. Dosa dulu hapus. Imam Abu Hanifah kata tak. Dia kata bergantung kepada kesedaran dia. Kalau sebab nak hapus dosa ni tidak semesti menjalani hukuman had. Kan Tuhan sudah kata dah ni, orang yang Tuhan tutup, dia tidak menjalani hukuman had apa-apa, Tuhan boleh ampun. Terhapus juga dosa dia. Mana tidak semesti menghapus dosa ni dengan menjalani hukuman had. Allah SWT boleh menghapuskan dosa seseorang itu walaupun dia tidak menjalani hukuman had, sekiranya dia menyesal sungguh, dia bertaubat sungguh. Dan tidak semesti mana taubat dia tu mana kena dalam bentuk tu baru Tuhan terima. Kalau tidak terhapus dosa dia. Tak. Tidak. Hak tu hukuman dalam dunia yang diwajibkan ke atas pemerintah melaksanakannya. Adapun hak sebenarnya dari segi dosa tu terhapus, itu suku. Jadi molek belaka pendapat tu. Begitulah ceritanya. Jadi hak ni sesiapa yang melanggar mana-mana satu yang tersebut di situ, mana satu yang tersebut itu bukan semua. Syirik tak termasuk. Kalau syirik, Tuhan tak ampun. Sebab apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ayat tu lah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hak lain-lain dia ampun, boleh. Hak lain zina, curi, apa semua tu boleh. Tapi kalau syirik tak boleh. Hak ni terkecuali. Jadi hak ni man asaba syai'an min dzalika ni, sesiapa yang melanggar mana-mana yang tersebut tadi tu, hak selain daripada syirik, bukan pergi kepada semua, bukan merujuk kepada semua. Syirik tak boleh. Syirik Tuhan tak ampun, kecuali dengan dia tinggal syirik tu lah. Dan tinggal syirik ni dalam dunia,
akhirat seksa tak boleh dah nak tinggal. Tinggal tu dalam dunia. Hak lain-lain tu Tuhan aku di akhirat seksa. Akhirat seksa nyata je. Jadi hak syirik tu tak boleh dah. Tak boleh, tidak akan diampunkan seksa. Kalau sekiranya mati tu tidak di dalam keadaan beriman. Itu. Sebab itu ulama-ulama semua sebut hadis ini am makhsus, kata dia. Hadis ini am makhsus, Imam Nawawi kata. Wa'lam anna hadzal hadis amun makhsus wa mawdhi'u at-takhsis qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa man asaba shay'an min dhalika ila akhir. Al-murad bihi ma siwa syirk, selain daripada syirik. Hadis ini termasuk dalam hadis am yang makhsus. Zahirnya nampak umum, tetapi maksudnya bukan umum. Hak tertentu, hak maksud langgar tadi, bukan pak syirik tu dah. Tu dah. Hadis ini menunjukkan bahawa betul pegangan ahli sunnah yang mengatakan bahawa orang yang melakukan maksiat ini walaupun dosa besar, dia tidak jadi kafir dan tidak kekal dalam neraka ke apa. Boleh jadi tak masuk dalam neraka berdasarkan hadis ini. Tetapi kalau mengikut Khawarij ke apa, Mu'tazilah ke apa, dia mesti masuk dalam neraka, kekal dalam neraka. Cuma Khawarij dia kata kafir. Mu'tazilah dia tidak kata kafir tapi kekal dalam neraka. Dia kata gitu. Hadis ini menolak pendapat mereka. Bahkan keadaan seseorang itu terpulang kepada Allah. Kalau Allah SWT nak mengampunkan, dia ampunkan. Kalau tidak, kena seksa dulu. Seksa pun sekadar untuk membersihkan kesalahan dia tu. Sebab kalau keadaan kotor itu tidak layak untuk masuk dalam syurga. Syurga bersih. Jadi kena pergi cuci dalam neraka. Kena pergi cuci dalam neraka. Begitulah. Hal lain-lain kita tak ada apa dah. Kita tak baca bab yang terakhir itu, bicara kepada masyarakat.